A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya benar sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan untuk kembali merujuk kepada Allah, untuk kembali kepada Allah dengan sebenar-benar rujukan, dan juga kepada hari akhirat dengan sebanyak-banyaknya mereka mengingati Allah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita bersiaran dalam episod yang ke-50. Jadi sebenarnya saya pun excited pagi ni sebab diam tak diam rupanya kita dah pun sampai ke episod yang 50 tanpa kita sedari ya. Dah 50 tajuk, 50 topik sudah kita nampakkan, sudah kita sampaikan. Dan ini benar-benar memberikan keterujaan. Tambah pula topik hari ini dan tetamu hari ini sangat istimewa yang saya bawa khusus daripada RPWP. Wajah yang sangat dikenali dengan lambang W dekat belakang tu membayangkan pribadi yang kita nak tampilkan khususnya kepada sahabat-sahabat Bicara Maqasid pada pagi ini, insyaAllah, dengan topik Ibu Penaja Syurga dan Neraka Anak-anak. Dan sebagaimana yang kita maklum, hari ini hari yang bukan yang mudah untuk kita hidup di dunia yang serba canggih, serba moden, serba-serbi masalah, terutamanya melibatkan akhlak dengan keadaan sosial yang begitu hangat dan panas yang menyebabkan kita semua sedang mencari rujukan. Segala jenis macam rujukan kita cari. Kita cari rujukan daripada barat, kita cari rujukan daripada agama kita sendiri, kita cari rujukan daripada Al-Quran. Tak juga yang mencari-cari dan masih lagi tercari-cari di mana rujukan sebenar yang kita nak pakai dan bagaimana hasilnya pula telah pun membentuk anak-anak kita pada hari ini. Parenting is a process dan dia perlukan progress. Kalau kata kita hanya nak jadikan dia sebagai satu proses, kita boleh besarkan anak. Tetapi adakah progress tadi itu selari dan seiring dengan apa yang Allah kehendaki? Part tu kita kena sama-sama bantu, terutamanya bila melibatkan ramai di kalangan orang-orang luar yang daripada kalangan ada yang follower prihatin, ada yang daripada Facebook yang mengikuti akaun-akaun yang melihat bagaimana watak-watak dan orang-orang yang bersama dengan RPWP ni, kebanyakannya mereka-mereka yang telah pun menyerahkan harta dan diri. Dan tak terkecuali salah seorangnya adalah Maklum sendiri. Jadi Maklum ni antara orang yang paling lama sekali yang duduk dekat dalam frontliner RPWP selama 16 tahun kita dah berjalan. Jadi selama 16 tahun itulah Maklum berurusan dan sentiasa berada di depan untuk menerima kunjungan orang-orang ramai. Jadi sebenarnya ramai orang kenal Maklum lagi daripada kenal saya. Kalau ikutkan macam itulah. Okay? Jadi insyaAllah hari ini kita nak bawa satu topik yang sebenarnya dekat dengan jiwa seorang ibu. Sangat dekat. Even dia juga bukan sekadar menceritakan tentang harapan dan hajat seorang ibu. Terutamanya kita yang nak kalau boleh masuk syurga bersama dengan anak-anak. Siapa nak anak masuk neraka? Tak ada seorang ibu pun nak anak dia masuk ke neraka. Dan itulah tanggungjawab dan amanah yang nak dipikul oleh seorang ibu. Bagi bapa, topik bapa, esok insyaAllah kita akan sembang tentang bapa. Hari ini kita akan fokus tentang seorang ibu dulu. Kerana ibu inilah yang akan menentukan langkah anaknya sama ada akan mengikuti jejaknya ke syurga. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ibu yang akan memasangkan angan-angan dan impian, visi dan misi kepada anaknya untuk mengikuti jejak langkah bapaknya. Jadi bapaknya akan membawa mereka ke syurga dan insya-Allah kita semua nak kalau boleh seisi keluarga kita bersama-sama dalam syurga yang kita impikan di akhirat nanti. Tapi di dunia ni kita jangan lupa ada juga syurga dan neraka yang kita kena kenal pasti. Di mana syurga yang akan memberikan ketenangan kepada kita, anak yang baik, anak yang soleh, itulah qurrata a'yunin. Yang kita nampakkan semalam dalam doa ni, qurrata a'yunin yang akan menjadi penyejuk mata kita di muka bumi ni. Okey, biarlah kita tengok anak kita tu baik, anak kita itu taat, anak kita itu patuh. Dalam masa yang sama, dia tidak memusuhi kita. Dalam masa yang sama, dia tidak menderhakai kita.
dan dalam masa yang sama dia tidak pernah berkata ah kepada kita. Tapi di akhir-akhir zaman ini nak mencari anak yang tidak berkata ah. Kalau nak kata dia tak cakap ah pun, dia cakap benda lain. Dia cakap bunyinya lain. Dia akan membentuk dalam bentuk bahasa tubuh. Dia boleh buat apa saja membentak dalam keadaan hari ini. Jadi kita ada banyak kerja sebenarnya nak membentuk anak. Tapi dalam proses pembentukan anak, kita jangan lupa pembentukan peribadi dan karakter kita sendiri sebagai ibu dan bapa. Jadi insyaAllah, 5 minit pertama is the opening. Jadi kita nak tengok dulu komen-komen yang ada, yang respon. Jadi ramai yang memberi salam kepada saya dan kepada Mak Long. Jadi saya jawab secara jama' lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada ramai ni Mak Long. Kita ada orang daripada Moksu, daripada Jengka, kita ada Kak Arfa, kita ada Kak Julia, kita ada orang Kuantan, ya, kita ada siapa lagi ni? Ramai nama-nama yang ni. Ada yang puji Mak Long pakai cantik tudung Werda Arina hari ni. Ni tudung Werda Arina. Mak Long Werda Azita. Okey, Mak Long perfume. Jadi kenalah pakai dengan tudung yang cun hari ni, insya-Allah. Okey, dan hari ni kita akan Rashid Kana, kita ada daripada orang Singapura. So Mak Long boleh bagi. Kak Rosaini pun daripada Singapura. Okey, orang Johor pun ada dekat sini. Okey, jadi ramai yang dah bersama-sama dengan kita. Okey, dekat situ saya rasa admin pun dah masukkan satu link program parenting Al-Quran Minded nanti untuk kita sama-sama siapa yang nak kepada penghayatan dan juga pembinaan keluarga yang lebih dekat dengan Al-Quran dan kitab serta sunnah. Jadi kita ada bagi satu link di situ. Okey, boleh isi form di situ untuk kita sama-sama bantu. InsyaAllah RPWP akan adakan satu kos dalam bentuk parenting yang kita akan menggunakan Al-Quran sebagai rujukan dan panduan serta sunnah Nabi dalam macam mana Nabi membina akhlak umat ketika zaman Rasulullah dan kita sesuaikan dengan zaman kita. So insyaAllah Mak Long salah seorang daripada instruktor yang akan bersama-sama dekat dalam program parenting nanti dan akan feature dalam kita punya kelas-kelas tutorial yang kita akan cuba sampaikan nanti. InsyaAllah. Alright, saya rasa itu part 1 daripada saya. Kita akan teruskan kepada perkongsian-perkongsian yang kita akan bagi sebentar nanti. Terutamanya kita akan bedah kepada 4 bahagian. Pertama, kita kena kenalkan pengenalan kepada semua orang yang ada di depan hari ini. Kita kena tahu syurga dan neraka dulu. Okey, part ini dia terkait dengan soalan tadi dan juga topik hari ini, ibu sebagai penaja. Bila bermaksud penaja, ibu ni lah yang boleh menjadi orang yang akan membawa anak-anak ni mengikuti langkah dia ke syurga atau neraka. Penaja ni maksudnya dia jadi orang yang sponsor. Tahu, kadang-kadang benda tu ibu yang ajar, ibu yang didik, ibu yang kenalkan. Ibu yang membawa anak tu duduk di dalam suasana neraka ataupun syurga di dunia ni. So, tanggungjawab ibu tu sebagai penaja yang kita nak kena kenal dulu. Dan barulah kita boleh sembang tentang yang lain-lain. Okey, tanpa lengahkan masa, saya nak serahkan kepada Mak Long untuk tanya satu soalan yang pertama lah. Soalan yang pertama terkait dengan syurga seorang ibu. Okey, tanpa lengahkan masa, saya serahkan the stage untuk Mak Long. Silakan Mak Long. Okay, terima kasih ya Ustaz Syauqi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu azim. Okey, lagi sekali ya ucapan terima kasih kepada adenda ke anak anda Ustaz Syauqi ni ya, di pangkat anak pada Mak Long ya, yang dimuliakan para viewers bicara maqasid pada hari ini ya. Alhamdulillah Ustaz Syauqi sudi lagi menjemput Mak Long pada kali ini ya, pada sesi ke-50 besar tu, jubli apa ini, kita bagi jubli emas ke kalau 50 kali ini ya. So tajuk yang menarik pada hari ini dan soal kalau cerita syurga ni
tidak ada orang yang tidak punya impian mahu masuk neraka. Semua orang mempunyai impian untuk masuk syurga, sama ada daripada ayahnya, ibunya ataupun anaknya sendiri. Ya, semua orang tak normal dan tak fitrah lah kalau tiba-tiba orang tu saja, okey saya nak masuk neraka lah, saya nak masuk syurga, tu dia must be something wrong somewhere. So itu adalah impian. Impian yang maklum ulang semula fitrah dan sepatutnya ada pada setiap diri untuk masuk ke syurga. Dan juga bila syurga seorang ibu itu adalah impian. Kita nak ceritakan ibu ini, apakah impian seorang ibu? Apakah impian seorang isteri? Kalau ada isteri, ada anak, itu ibulah ya. Tentulah ingin keseluruhan keluarganya itu berada dalam situasi syurga, suasana syurga yang mana kita berkasih sayang, kita sentiasa ada rujukan, damai, tenang, bahagia, nyaman. Itu semua adalah ciri-ciri syurga yang sepatutnya ada dalam rumah tangga, yang mana seorang ibu itu adalah salah seorang core person ataupun orang yang paling penting dalam rumah tangga tersebut. Dan kalau bercakaplah diri maklum sebagai seorang ibu, senang maklum bercakap di maklum sebagai seorang ibu. So kalau kata syurga seorang ibu tu, apa yang maklum impikan adalah bila anak-anak kalau kata maklum sebagai salah seorang ibu murabiah di RPWP ni, bukan kata anak sendiri sahaja ya. Kalau anak-anak di bawah jagaan kita semua, kita nak anak-anak kita semua tu berada dalam keadaan yang gembira. Itu paling penting, itu gembira ya. Kalau mereka tidak gembira, bagaimana mereka nak merasai suasana itu? Mesti kena ada gembira itu, rasa bahagianya dulu. Yang anak-anak itu, kalau kata kita ni sebagai seorang ibu, apabila kita memberi tunjuk ajar, kita menegur, anak itu boleh terima dengan berlapang dada. Itu adalah syurga seorang ibu. Itu adalah kebahagiaan seorang ibu. Kita bukan nak anak yang bila kita bercakap, anak itu, Pak kata Ustaz Syauqi tadi, kepada kita. Itu adalah impian seorang ibu, untuk melihat anaknya itu berada di tempat yang sepatutnya. Kita set apa yang sepatutnya berlaku masa depan anak itu. Ya, kita di RPWP ni, kalau untuk makluman semualah, anak-anak yang kita terima ini bukan latar belakang mereka orang yang baik-baik ya. Maklum selalu kongsikan ya, there are zero person, maknanya mereka datang daripada kehidupan yang kacau bilau, cacah marba, kehidupan yang penuh dengan kekeliruan, kehidupan yang tonggak keluarga tu. Kalau kata anak yang ayahnya meninggal dunia, ayahnya adalah tonggak kepada sesebuah keluarga tu, tidak ada meninggal dunia khususnya, hilanglah, orang kata kalau layang-layang tu kita panggil apa ya, tali putus, tali layang, terputus tali itu terputus tali. Itu membuatkan anak-anak itu sebenarnya berasa sangat confused, sedih, terasa satu kekosongan dalam jiwa. So bagaimana pula kita di sini, ibu-ibu di RPWP ini, murabiah tadi, bukan sekadar menjadi cikgu sahaja ya. Kita ini adalah ibu, kita ini adalah tempat mereka mencurah kasih, tempat mereka untuk mereka sandarkan bahu mereka. So kita sebagai ibu di sini, kita ini kena buka dada kita seluas-luasnya, open our heart sangat luas, supaya mereka boleh chip in, mereka boleh merasai kasih sayang ya. Kita nak curah kasih sayang, tetapi kalau anak itu tak mampu tak mampu untuk menerima kasih sayang itu, kita sendiri akan rasa neraka. Kenapa anak tak nak dengar cakap kita? So berbalik-balik kepada bagaimana peranan seorang ibu untuk cipta syurga. Ibu kena cipta syurga dahulu. Jangan harap anak sahaja. Semuanya bergantung, terletak di bahu kita sebagai seorang ibu untuk membentuk rasa syurga. Kalau tidak, kita akan rasa neraka. Okey. Itu intronya dulu. Okey. Saya menarik tadi bila Maklum cakap. Saya pun ada cakap juga tadi. Lepas tu Maklum emphasize lagi. Maklum kata semua ibu-ibu ni ada impian untuk masuk syurga dan nak anak dia bersama-sama masuk syurga. Jadi impian ni pertama sekali kita kena tahu. Dalam Al-Quran kita ada satu perkataan ya, dinampakkan sebagai satu ru'yah. Kalau Nabi nak masuk ke kota Mekah, dia ada dipanggil satu istilah ru'yah bilhaq. Nabi dapat satu impian, satu vision yang jelas. Dulu kita pernah sembang satu topik dipanggil balaghul hulum. Anak-anak yang sudah mencapai kecerdasan dia dah sampai usia matang, dan kita sampaikan peringkat balaghul asyuddah.
Dia sampai masuk usia 40 tahun. Itu ada dalam surah 46, 15 yang kita buka sebelum ni lah. Jadi, hari ni, impian tadi tu, kita ada impian aku. Impian aku tu, impian ibu. Tetapi, aku tadi tu, lebih kepada ananiah, atau aku yang mengikut kami, sebagaimana yang Al-Quran nampakkan. So, Quran itu, dia akan menampakkan jalan. Jalan dia ada bagi jalan syurga, kan jalan neraka. Dalam surah Al-Waqi'ah, semalam kita sembang surah Waqi'ah sikit. Kalau kita perhati lepas ayat dia yang habis ke belakang-belakang sikit tu, dia akan nampakkan jalan golongan kiri, golongan kanan, dan kemudian dia akan nampakkan ciri-ciri syurga. Ashabul yamin wa ashabul shimal dinampakkan. Siapakah sahabat-sahabat golongan kanan? Siapakah golongan-golongan kiri ni? Dalam tu dinampakkan ciri-ciri syurganya, adanya mutiara. Dia ada nampakkan tentang anak-anak yang bermata, anak-anak bermata jeli pula, anak-anak yang tak disentuh manusia. Ibu-ibu yang bermata jeli. Jadi itu suasana syurga. Kan? Kalau kata benda tu mak bapak tak buat, ibunya tak cipta suasana tu, lalu datanglah anak-anak yang akan jadi anak-anak yang tidak menyejukkan mata. Anak-anak yang mungkin akan perangainya budak. Budak ni kita kenal. Perangai yang paling kita takut sekali. Pertama, siakap senohong, bercakap bohong, lama-lama. Gelama ikan duri tu saya tertinggal. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. First, anak-anak adalah cerita keji dan mungkar. Siakap senohong tu cerita tentang perkara yang nak mengaitkan diri dengan perkara keji tu adalah percakapan. Bercakap. Masalah yang banyak kes yang saya rasa maklum pun tahu, kita banyak attend, yang banyak datang kepada kita ni mulanya daripada benih bercakap bohong lah. Part tu yang menipu. That's why di prihatin ni, pantang prihatin yang paling besar sekali adalah cakap bohong. Tu bab benda yang paling besar. Yang kedua, simpan maklumat lah. Jadi dua-dua ni keterkaitan dia ada. Kan? Cakap bohong, simpan maklumat. Dan cakap bohong ni dia menipu. Lebih kepada dia tak nak cakap benda yang lurus, benda yang betul. Simpan maklumat ni, benda tu ada. Dia tahu benda tu, tetapi dia tak nak ceritakan. Yang ni bukan menipu. Dia tahu, tetapi dia tak cakap. Contohnya, dia tahu siapa dalam kalangan adik-beradik ni, kan, ada yang mencuri, ada yang suka sembunyi barang, ada suka ambil barang orang, tapi dia tak nak bagi tahu. Itu konsep menyimpan maklumat. Tetapi maklumat itulah yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Sebab daripada maklumat itu, dia dapat membuatkan ibu dan bapa identify apa sebenarnya masalah yang ada dalam rumah tangga. Dia ada satu kaedah yang kita kena faham. Selalunya, bila anak-anak dia ada masalah, kan, kita ni dia tak menegur anak. Contoh, kalau kita pergi rumah orang, kita tengok kan, anak-anak kita ni, kadang-kadang kita pergi beraya, kita tengok anak melompat sana, melompat sini. Hati siapa yang tak marah kalau kita pergi rumah orang, lepas tu kita buat pula sembang dengan anak dia, bukan sembang sangat, kita sembang dengan tuan rumah macam biasa, tapi anak kita buat perangai dekat dalam rumah tu. Ibu dan bapa mana yang tak kecil hati? Kalau tetamu datang, anak tetamu melompat-lompat, anak tetamu yang rosakkan TV ke, pecahkan kaca ke, pecahkan pasu ke, apa ke, pasti ada perasaan yang marah. Bengkak lah juga kan, takkan tak ada orang tak marah. Cuma dia nak marah tak boleh. Dia nak marahkan anak, kan? Nak marahkan anak tak boleh. Nak marahkan kawan kecil hati. So kaedah-kaedah macam mana kita nak menyampaikan dengan maksud yang paling lembut supaya kita tak boleh menyebabkan mana-mana pihak kecil hati. Sekarang ni dilema kita nak jaga hati siapa? Hati anak atau hati ibu? Sama juga dengan ibu-ibu yang datang jumpa Mak Long, jumpa saya. Kadang-kadang ni kita nak cerita dekat mak bapak dia susah. Sebab mak bapak ni selalunya dia orang cerita, dia akan highlightkan anaknya yang bermasalah. Betul tak Mak Long? Betul. Dia akan highlightkan anak je kan. Masalah anak saya macam ni, anak saya ni. Tak tahulah mana dia dapat kan. Kecil-kecil dah pandai cakap bohong kan. Tahu-tahu besar dah mencuri. Dia cerita anak. Jadi, dekat mana yang kita kena identify? Ini puncanya datang daripada siapa? Anak ke datang daripada mak bapak? Sebab nak rawat dia, sebelum kita rawat anak, kita kena tahu siapa dulu yang kita nak kena rawat. Part tu, Mak Long cukup pandai lah. Jadi kita bagi Mak Long cerita. Alright, kita cerita pula neraka seorang ibu. Okay, kita pas. Okay.
Alright, okay, terima kasih Syauqi betul lah apa yang Ustaz Syauqi nampakkan rata-rata bukan rata-rata lah, maklum boleh cakap kalau kata kalau bagi 100% tu 90% I would say that memang sama ada ibu ataupun ayah kalau anak-anak kita yang kematian ibu dan ayah tu makcik pakciknya so kita pergi pada ibu dan ayah memang akan salahkan anak-anak lah so biasanya lah ni maklum kongsikan sedikit rasa bersikit kalau sesi kita bagi interview ataupun temu duga lah untuk kemasukan baru di RPWP ni kita akan dapatkan maklumat daripada ibu ataupun ayah itu sendirilah. Biasanya ibu lah kita akan banyak berbual dengan ibu memang betul lah apa yang Ustaz Syakir sampaikan maklum ulang semula. So anak saya ini tak nak dengar kata, anak saya ini suka cakap bohong, anak saya suka mencuri, suka keluar malam lepak dekat taman tak balik pukul 1 2 pagi. Panjat pagar sekolah kenapa saya dengan anak saya ini kita tak boleh nak bercakap as a friend, tak boleh nak bersemuka, mesti nak bertelagah selalu. So selepas maklum ini maklum ceritakan sedikit secara kaedah lah bila kita dah tanya interview ibu dan ayah kita akan pergi kepada anak dulu. So kalau waktu interview anak tu maklum lebih suka kalau kata parents dia tu nak menyampuk cakap ke maklum lebih suka encik ataupun puan diam dulu, saya nak bertanya dengan anak puan. So kita akan advise anak tu jangan takut, boleh kongsikan apa sahaja yang anda nak rasa, anda nak cerita, don't worry. Sebab dia orang kadang takut tengok mak dengan bapak dia orang, kadang kan bila anak nak cakap mak ni pun mula macam terbeliak mata lah, bapaknya pun ada nak nyampuk-nyampuk sikit. Maklum akan advise encik dengan puan diam dulu, kita nak dengar kadang-kadang anak-anak ni bila depan parents ni, depan ibu lain ceritanya. So kita tak tahu 10, kita tahu 1 tapi ada 10 lagi kita tak tahu tentang anak-anak ini dia akan nampakkan lain antara kes-kes yang maklum ceritalah. Kalau dekat rumah tu ibu dengan ayah asyik bergaduh saja, ibu tinggi suara pada ayah, so itu adalah environment yang mereka lihat, yang mereka hadapi. Celik mata begitu, nak balik pejam mata nak tidur pun begitu. So jalan yang paling baik yang mereka ambil adalah baik dia lepak dengan kawan-kawan dekat taman, kena pula dapat kawan yang memang kira baiklah sikit kan. Mulalah mainlah kita cuba isap rokok, mainlah kita cuba ini So kita ada kes anak-anak kita memang terjebak dengan idugam ini, dengan ganja ini di peringkat usia yang sangat muda lah So semuanya mahu ataupun tidak mahu kita kena akui. Kalau kita tak mahu akui perkara ini, kita adalah orang yang memang maklum boleh cakap tak ada impian langsung lah untuk kita cipta syurga dalam rumah tangga. Yang kerosakan ataupun apa yang berlaku pada anak-anak ni yang mula ada ciri-ciri kita nak berada dalam neraka ni sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri dan paling dekat adalah keluarga kita sendiri. Environment luar itu hanya menyumbang lebih kepada perkara-perkara begini Kalau kata ibu lah ni neraka seorang ibu ni. Neraka seorang ibu ni apabila macam tadi kita cakap impian seorang ibu, semua ada impian. So kalau impian itu tidak dibuat, dilaksanakan jalan-jalan kaedahnya untuk cipta syurga tadi tu, maka neraka lah akan wujud. So kalau kita nak kita nak anak yang taat dan patuh kepada kita, itu syurga, impian seorang ibu Tetapi kalau kita tak kita sebagai seorang isteri tidak menunjukkan uswah itu, so anak nak lihat contohnya daripada mana. So kita akan dapat anak yang tidak taat dan tidak patuh juga kepada ibu ataupun ayahnya. So kalau kata kita impian kita itu ingin menjadi anak yang seorang anak yang taat kepada perintah Allah, solat, puasa, lagi apa? Sentiasa menjaga tingkah laku, sentiasa menjaga pakaian, menutup aurat. Kita suruh anak kita buat. Nanti nak keluar rumah kena pakai tudung, betul-betul kena jangan pakai seluar fit. Tapi kita buat. Tak apa, ibu dah tua, contoh. Ibu dah tua, berapa hari lagi nak hidup, awak muda lagi. So anak itu nak lihat contoh daripada mana? Ibu boleh buat, why not saya? Dah kita rasa dah kita susah hati anak kita duduk pakai seluar ketat. Anak kita sekarang maklum tak tahulah, maklum tengok trend sekarang ni. Kita pakai seluar ketat. Kita pakai tudung, tapi kita nampak lengan. Kita nampaklah depan belakang apa semua. So adakah itu impian kita untuk kita cipta syurga untuk anak yang benar-benar menutup aurat mengikut apa yang Allah perintahkan. Itu dah neraka lagi.
So kita nak anak kita yang menjadi anak yang rakus ilmu, anak yang suka belajar, anak yang kita nak cakap rajin membaca Al-Quran, rajin membaca terjemahan Al-Quran. Tetapi kita ibu, kita baca lain pula. Kita baca kita tengok cerita Korea, kan? Lepas tu kita pula baca majalah-majalah yang mastika. Okey, anak ini cepat mudah copy apa yang kita buat, terutamanya seorang ibu. So maklum nak baca satu surah lah ya. Surah An-Nisa ayat 9 untuk kita kongsikan pada ibu-ibu, khusus untuk pada ibu-ibu ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 9 ya. Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya. Okay, so takut. Ini adalah satu ancaman, adalah satu peringatan kepada kita yang kalau kita nak meninggalkan keturunan kita, anak-anak kita yang lemah ni kat belakang, yang tak ada ilmu pengetahuan, yang tak ada kita titipkan mereka, kita masukkan dalam jiwa mereka ilmu-ilmu, kefahaman-kefahaman, akidah-akidah, sesuatu yang boleh mengekang mereka daripada melakukan satu-satu perkara yang against apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh. Sebab apa yang Allah perintah, Allah suruh, itu adalah satu ciri-ciri untuk, adalah ciri-ciri, bukan satu ciri, adalah ciri-ciri untuk kita cipta syurga tadi tu. Okey? Kemudian oleh sebab itu, maka hendaklah, so we have no choice. Sebenarnya kita tak ada pilihan kalau kita nak syurga tadi. Kalau kita tak nak meninggalkan keturunan kita yang lemah kat belakang, kita tak nak meninggalkan anak-anak kita yang ada macam-macam masalah yang kemudiannya akan menjadi neraka, jiwa kehidupan kita berada dalam neraka itu, hendaklah mereka bertakwa dengan Allah dan hendak mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Cerita takwa ni cerita tentang takwim, jadual waktu, timetable. So bagaimana kita ini sebagai seorang ibu kena bijak menyusun takwim, bijak menyusun kerja, menyusun tugasan, menyusun apa saja yang anak-anak itu kita boleh mengekang mereka berada dalam satu control system yang insyaAllah akhirnya bukan kata anak itu sendiri akan berada dalam syurga, maka tentulah ibu itu, kehidupan keluarga itu berada dalam syurga juga. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar ya. Kita ini sebagai seorang ibu, apa yang keluar daripada mulut seorang ibu itu adalah satu doa. Kalau kita cakap pergi mampuslah engkau, contoh ni cakap maklum ni cakap ni, ini bukan maklum mengulang semula apa perkataan-perkataan ayat-ayat yang pernah diucapkan di depan maklum terhadap anak-anak mereka. Ini dia, nampak? Kalau kita dengar sendiri perkataan mampus itu keluar daripada seorang mulut seorang ibu, anak jadi macam mana? Anak ini menyusahkan hidup saya. Kalau kata anak ini duduk di RPWP, maka senanglah hidup saya, polis tak kacau saya, tak cari saya tengah malam, anak saya duduk lepak keluar rumah. Itu tutur kata seorang ibu yang dituturkan di depan anak itu sendiri. So bila kita berada dalam neraka, kita rasa neraka, kita nak salahkan siapa? Kita salahkan anak semula. Sebab itu macam Maklum nampakkan tadi, doa ya, tutur kata seorang ibu itu adalah satu doa. Kat mana kita nak bawa anak kita ini? Macam Ustaz Syauqi nampakkan tadi, ibu itu adalah penentu untuk bawa anak itu ke syurga ataupun neraka. That is why kenapa kita ibu itu kena lebih berperanan. Kita ibu ni kena lebih memandang jauh ke hadapan. Ibu ini kena betul-betul fokus, kena betul-betul berhalus wa'ima dalam tutur kata sekalipun. So maklum menyerulah pada semua ibu-ibu ya, mengikut apa yang Allah berfirman tadi, surah An-Nisa ayat 9 tadi tentang tutur kata. Bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik, doa-doa yang baik. Ya, sentiasa menyeru anak-anak itu berbuat ke arah kebaikan. So apa yang kita praktikkan di RPWP ini, bukan kata anak kita ni semua baik, tidak. Anak kita ni macam-macam hari-hari ya. Kalau sesiapa yang biasa jumpa maklum di Surada ni, kat Jalan Abim ni, kat tempat kontena ni, memang tahulah kalau macam cakap dia ada je maklum cakap dengan anak, ada bercakap dengan anak kalau kata suara maklum ni memang orang cakap kalau tak ada maklum hari tu sunyi je. Memang suara maklum ni dia
volume dia tinggi sikit lah cakap dengan anak lelaki. Tetapi kita kena berikan penjelasan. Kenapa kita menegur? Kenapa kita marah? Kenapa kita melarang mereka berbuat itu dan berbuat ini? Mesti dengan penjelasan. Itu adalah tutur kata yang benar. Berbicara dengan benar, dengan baik-baik. Sebab setiap apa teguran tu mesti ada penjelasan. Jangan kita cakap, kau pergi mampuslah kau. Kenapa? Itu ayat itu. Kenapa? Atas perkara apa? Anak jadi confused. Kenapa ibu aku cakap kepada aku macam ni? Sedangkan orang semua tahu. Sedangkan semua orang tahu ibu itu mesti bercakap yang baik. Sebab ibu itu akan menjadi ikutan. Ibu itu adalah idola. Kita tak mahu nanti anak kita jadikan orang lain sebagai idola mereka. Orang yang nanti dia jadikan siapa ya? Tak tahulah kat luar tu banyak kan. So dia ikutlah cara orang tu. Lady Gaga ke? Nanti dia pun pakai rambut ni pun macam Lady Gaga. Bajunya pun macam Lady Gaga. Itu contoh. Maklum kena satu tu je Lady Gaga. So sekarang ini bagaimana ibu itu kena mempersiapkan dirinya untuk menjadi idola, ikon yang baik kepada anak-anak. Supaya anak itu melihat syurga pada ibunya dahulu. Itu yang paling penting. Kalau ibu berkarakter, berketerampilan, berperibadian seperti seorang yang bukan ciri-ciri ahli syurga, so kita pun akan jadi penghuni neraka lah. Sebab kita dah cipta, kita sendiri yang cipta syurga untuk anak-anak kita, cipta neraka untuk anak-anak kita. Bila kita lihat perkara-perkara itu, itulah neraka seorang ibu sebenarnya. Semuanya berbalik kepada ibu. Tangan yang menghayun buayan itu boleh mengoncang dunia. Sebenarnya nak goncang dunia yang macam mana? On positive side or negative side? Terima kasih. Pulangkan balik kepada Ustaz Syauqi. Okey, terima kasih Mak Long. Bila kita sembang tentang neraka ni, kita kena faham kenapa kita nampakkan kepada ibu-ibu, terutamanya bapa-bapa yang datang. Kita kena educate mereka yang datang merujuk ni, sebab betul kita datang untuk mencari rujukan, nak membetulkan anak-anak. Tetapi jangan kita lupa, peranan sebagai ibu dan bapa tu sebenarnya adalah orang yang penting sekali untuk membentuk perubahan pada anak-anak. Sebab ada yang datang sini, dia tertangkap, lepas tu nak dibetulkan. Bila nak dibetulkan, dia mungkin datang bukan dengan kerelaan, dia pun terpaksa datang sebab ibu dan bapa yang bawa datang ke sini, bawa untuk diperbetulkan, untuk dibaiki akhlak dia. So kadang-kadang kita kalau boleh, biarlah ibu dan bapa ni satu faham. Satu faham ni maksud dia dua-dua tahu matlamat dan hala tuju. That's why kadang-kadang yang datang ke Prihatin, yang datang bersama-sama dengan kita, masing-masing mencari jalan bagaimana masing-masing nak anak tadi tu kembali balik kepada fitrah, jadi budak yang baik. Dia dah susah sebab kita, kalau kita berjaya didik pun anak kita di sekolah, kalau kita hantar ke sekolah, kalau kita hantar ke pusat pemilihan akhlak, kalau kita hantar anak kita pergi ke tahfiz sekalipun, acuan dan mold itu hanya berlaku di institusi pendidikan, di sekolah. Kalau dikata di Prihatin ni, kita ada satu kes. Saya rasa maklum nanti mungkin maklum sendiri pun handle anak ni. Kita dah repair, kita dah betulkan anak ni di sini, di Prihatin. Lepas tu bila ibu angkat dia nampak anak dia dah berubah. Dia pantang dia nampak anak berubah sikit je. Dia sebab di sini, the power of the pack itu, environment tadi tu menyebabkan anak tu nampak, cantik je, tersusun. Sebab apa? Sebab dia ada pack dia ada apitan dia. Which is, pack ni tidak ada di luar sana. So, bila mak bapak ni selalunya penjaga lah. Kan, dia hantar anak angkat dia ke sini. Antara kesnya, kes mencuri, kan, bercakap bohong, itu antara package yang ada lah. Kalau datang ke sini tak ada package tu, yang lain-lain tu tambahan aksesori, ganja ke, hisap dadah ke, hisap ais ke, kan, lepas tu dia merompak ke, curi motor ke, apa semua tu, yang tu aksesori yang lain. Tapi dua ni dia package lah. Sebab apa? Bercakap bohong itu perkara keji, mencuri itu kemungkaran. Dia mesti dua benda ni, cakap bohong, dia mesti ada, dia mesti dalam bentuk keji mungkar dari segi percakapan dan perbuatan. Itu dari segi istilah yang kita kena tahu. So, bila nampak cantik, dah nampak baik sikit, bawa balik. Tak lama mana pun, duduk rumah sekejap saja, tahu-tahu dah keluar balik, pergi ke tempat lama dia, pergi ke sisinya, lepas tu mula start nak mencuri balik, mula start bercakap bohong balik, and then datang balik ke Prihatin, mula merujuk balik.
So macam mana maklum, saya dah begini. Adalah cerita dia, kisah dia yang maklum akan kongsikan. Okey, itu part yang saya nak tambah di situlah. Sebab neraka ini ceritanya bukan kita bayangkan neraka dekat sana nanti tu yang api dia marak besar-besarnya apa semua bagai. Tak, neraka An-Nar. An-Nar ni cerita api. Api dia mesti panas. So, kalau ibu dan bapa duduk dalam rumah, dia rasa panas hati dia kerana apa yang ada depan mata dia, di sebalik akhlak anaknya, di sebalik akhlak ibunya, di sebalik akhlak bapaknya, benda tu menerbitkan kepanasan. Api tu, spark. Dia akan terbit api yang boleh jadi perbalahan. Anak dengan mak tak boleh jadi kawan. Tu ceritanya bila anak jadi musuh. Okay? Dalam surah At-Taghabun tu, surah 64, ayat 14-nya, ayat 15-nya, itu semua cerita tentang keluarga, musuh. Anak dan harta menjadi musuh. Dah dinampakkan dalam tu. Anak dan harta menjadi fitnah. Anak dan isteri menjadi musuh. Anak dan harta menjadi fitnah. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran menceritakan gambaran-gambaran neraka yang kita sendiri cipta di dunia. So, part ni adalah benda yang kita nak kena tahu. Macam mana kita nak lawan, nak encounter masalah ni once dia dah berlaku. So, satu benda yang boleh memadam api ini dengan pantas, dengan cepat, dengan segera adalah istighfar. Adalah dengan kaedah taubat. Istighfar ni jangan kita harap Allah tunjukkan satu jalan melalui usaha Rasulullah, melalui ibadah kita, ritual kita. Yang semalam kita nampakkan cerita manasik, cerita kerja buat kita. Antaranya adalah permohonan maaf. Maaf inilah antara benda yang paling berat sekali yang kita nak lafazkan. Baik daripada seorang ibu kepada anak kerana ego seorang ibu. Baik daripada anak kepada ibunya kerana ego seorang anak. Ini masalah ego yang ada. Dan ego inilah yang menjadi neraka sebesar-besar api yang duduk dekat dalam diri kita sampai bila-bila pun tak boleh rawat kalau tak adanya istighfar ni. Permohonan ampun dan maaf. Istighfar tu satu. Kemudian kena datang dengan taubat. Taubat pula adalah kerja buat kita untuk berubah. Kerja buat kita untuk tak nak ulang lagi kesilapan. Tak nak ulang lagi dosa-dosa yang kita dah buat tu. Itu taubat. Taubat nasuha itu taubat yang sesuci-sucinya nak menyucikan segala kejahilan, kebodohan, kelakuan kita yang buruk tu. Segala kezaliman yang kita dah buat dulu tu. Dan daripada istighfar, datangnya taubat, kemudian baru datangnya islah. Tuntutan daripada istighfar dan taubat tadi adalah islah, perubahan. So, kadang-kadang kita nampak anak-anak yang datang ke prihatin ini, mereka ini macam maklum kata tadi, bukan semuanya senonoh. Datang macam-macam corak, warna. Pakaian yang diorang bagi tu, ibu hantar bukan dalam pakaian yang dah bersih. Pakaiannya dah bermacam-macam corak, dah pelbagai warna. Sampai kepada kita cuma boleh bantu untuk menghilangkan kekotoran-kekotoran yang ada dengan kemahuan dan kehendak anak. Kalau anak yang tak ada kemahuan, anak yang tak ada kehendak, dia akan jadi susah. Tetapi dia duduk dalam mold yang sama. Kan? Dalam perhatian ni kita pernah ada kes anak perempuan. Anak perempuan dekat luar memang dah teruk. Kan? Memang dah teruk lah. Datang ke kita, dua beradik. Nak cerita nama tak payah sebut nama lah. Cuma mereka ni, dua beradik. Kan? Lepas tu, duduk sini pakai tudung elok. Ni pakai tudung elok ni. Cantik bertudung semua, pelbagai. Tapi bila dah balik keluar saja, dah cukup umur. Yang ni cukup umur. Lepas tu harta tinggalan arwah pun banyak. Kan? Lepas tu balik, bapak saudara apa semua pun bagi alasan lah. Sebab dah nampak elok. Yang waris-waris ni pula pun satu juga cerita dia. Bila nampak yang baik sikit, tarik keluar. Sebab apa? Alasan nak jaga nenek. Dia banyak guna alasan lah. Alasan jaga nenek, jaga ini, jaga semua tu. Lepas tu buat apa? Dah dapat keluar, sekejap ni tudung tu hilang. Terus ganti dengan lipstick kat muka, tepek habis bedak, keluar dekat Instagram. Sekejap je benda tu jadi. Ni, pantasnya neraka tadi tu boleh menjemput jiwa anak-anak tadi yang walaupun kita dah nampak duduk di sini, kita dah nampak dah secara luarannya. Dia dah bertudung, dah berjubah, tetapi mereka begitu kerana apitan. Tahu? Dia belum lagi dengan kemahuan dan kehendak. Kita boleh mengapit. Tahu? Benda bengkok, memang bengkok, datang sini dah bengkok. Kita nak luruskan balik, kita kena cari habis segala macam ragum. Kena cari segala macam kayu. Tahu? Kena ambil kayu kadang-kadang tu yang paling besar sekali tu, apit dua, paku, tembak lagi apa semua. Itu kita boleh buat. Tetapi, hanya bila mereka ini duduk di dalam prihatin. Tapi kalau kata cabaran untuk ibu bapa luar,
Praktikalnya begitulah kena buat. Bapa dengan mak jadi malaikat yang sentiasa mengapit. Tahu, kita ni hari-hari ada 2 malaikat duduk sebelah kita, Roket dengan Atik, duduk mencatat amalan kita. Tapi kalau kita sebagai ibu dan bapa tak ambil formula ni, mencatat segala amal buruk mereka, amal baik mereka, bila datang waktu baik kita puji, bila datang waktu jahat bukan kita keji perbuatannya, perangainya, keburukannya, bukan kita keji anak. Yang kita marah kerana perangai dia, keingkaran dia, bukan kita marah anak tu secara hakikat dia. Jadi yang kita nak buang, yang kita nak sucikan, nak bersihkan segala habit-habit buruk tu. Anak tetap anak kita, suka mahupun terpaksa, mahupun kita benci, anak tu tetap biologicalnya anak kita. Cuma kita nak kena tolong dia, sebab anak is anak. Dia tak akan nampak the big picture tentang dunia ni. Kita yang pernah jahil dulu, kemudian kita dah dapat petunjuk, kemudian kita dah berubah. Asalnya pun kita seorang anak. Pasti kita tahu jalan yang kita dah pernah lalui. Cuma cabaran anak berbeza dengan cabaran kita mengikut zaman. Zaman kita dulu kita rasa tak dah seteruk ini cabaran kita. Sejahat-jahat kita dekat sekolah dulu pun masih lagi kita menghormati guru. Seburuk-buruk kita pun masih lagi kita baik pada mak. Hari ni cabaran dia tak sama. Semalam ada satu kes kawan bunuh kawan. Ada kes macam tu. Kerana apa? Adalah kerana boyfriend ke, kerana apa ke, macam-macam cerita. 2-3 hari lepas keluar viral. Ada seorang lelaki India marahnya budak perempuan dekat public. Kerana apa? Bercumbuan dengan Bangla. Pun jadi cerita juga. Jadi semua ni menunjukkan cerita siapa. Orang Islam pakai tudung, bercumbuan dekat public. Lepas tu yang mencegah keji dan mungkar ni adalah seorang India. Tak kisahlah ada orang kata salah India tu, salah ni cara dia tegur tu tak betul semua. Tetapi yang berani bangkit untuk menegur ketika itu adalah seorang bukan Islam. Kita ambil dulu yang tu sebagai sisi baik. Yang buruk-buruk tu dia tegur secara tak berhemah ke apa semua, kita tolak tepi dulu. Kita attend case by case. So kita nak nampakkan hari ni, perwatakan yang dilakukan oleh wanita bertudung itu pun salah, isteri tak salah. Dia kata hak saya. Banyak kali dia jerit hak saya tu. Apa hak dia? Batang tubuh dia. Kita kena ingat apa yang kita ada pada diri kita ni adalah pinjaman. Anak tu pinjaman. Isteri itu pinjaman. Suami itu pinjaman. Bila kita meletakkan itu hak mutlak kita, and then waktu itu kita hanya mengikut nafsu kita ketika kita hidup dekat atas dunia ni. Tanpa kita ingat semua benda ni kita akan mati, kita akan kembali balik kepada Allah, dan apa saja yang kita buat akan dinilai sebagai satu kerja buat. Alright? Okay. Tanpa saya pergi jauh, kita nak sembang lagi sedikit sebanyak isu yang seterusnya. Okay. Maklum ni dah jadi satu rujukan dekat RPWP ni. So kita nak tanya sikit Maklum lah. Macam mana modul pendidikan kitab dan sunnah ni yang menyelamatkan jiwa anak-anak yang berada dekat prihatin ni. Macam mana benda tu kita boleh berjaya kecapi satu proses pendidikan sehingga anak yang seteruk-teruk mana pun bila masuk ke prihatin, akhirnya dia boleh digilap menjadi permata yang sangat bernilai di mata masyarakat. Sila Maklum. Okey, terima kasih Ustaz Syauqi untuk bahagian ini Maklum suka kongsikan dulu. Mari kita tengok surah Rum surah Ar-Rum surah 30 ayat 30 Maklum bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. So Ustaz Syauqi nampakkan tentang kitab bagaimana model pendidikan kitab dan sunnah dapat selamatkan jiwa anak. So kalau dalam surah Rum ini menampakkan bagaimana kita nak hadapkan wajah kita ini, fokus kita ini, pengkukusan kita ini kepada fitrah Allah. Kita berbalik kepada Al-Quran, kita buka Al-Quran kitab kita tahu sandaran kita itu, pegangan kita itu. Kalau kita solat sekalipun ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, tetapi kita tak mahu jadi orang yang membaca ayat-ayat dalam bahasa Arab tetapi kita tak faham maknanya, apa yang kita nak implement, apa yang kita nak buat menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu dalam kehidupan seharian kita. Sebab 6,236 ayat-ayat dalam Al-Quran itu adalah sebagai satu pedoman, sebagai satu panduan kepada kita So itu yang kita apply di RPWP. Setiap apa yang berlaku, setiap salah silap anak-anak itu kita berbalik-balik kepada panduan kita tadi tu, kitab Kita pergi kepada kitab. Okey,
kalau dalam Al-Quran sendiri daripada surah Al-Fajr ya, daripada ayat 27 sampai 30 ya, nanti boleh go through, itu adalah salah satu cara bentuk pendidikan bagaimana kita menggunakan kitab ya, kita menggunakan Al-Quran sebagai ketetapan untuk kita repair anak-anak yang kita terima ini ya. So anak-anak yang macam maklum nampakkan tadi, anak-anak ini datang dengan background seperti Ustaz Syauqi kongsikan, maklum selitkan sikit kes-kes yang kita terima, kita guna pakai pendidikan kitab dan as-sunnah ni dalam nak membentuk mereka supaya mereka daripada orang yang zero, orang yang tidak pada pandangan ibu bapa mereka, pada pandangan keluarga mereka dah tak ada masa depan ya. Kemudian kita bawa ke sini dan bagaimana kita menggunakan Al-Quran dan sunnah itu, kitab dan sunnah tadi, untuk mempengaruhi environment pendidikan mereka ya. So kalau kata kes yang pertama yang macam Ustaz Syauqi kongsikan tentang anak inilah ya, anak ni kalau lihat pada air muka, memang air muka yang redup, memang lelaki handsome orangnya ya, tetapi anak ni tidak berada dalam environment control system yang baik daripada awal ya. Nak handphone tak ada masalah, mak bekerja, ayah bekerja ya. Handphone macam kita ni bukanlah pakai handphone yang handphone canggih lagi telefon dia lah pada ketika kita terima tu, canggih lagi handphone dia daripada handphone maklum. Handphone dapat. Nak pergi CC, it's okay. Maklum tadi satu hari belanja sekolah berapa ringgit? 10 ringgit. Maklum dulu sekolah 20 sen. Ya Allah, rasa 20 sen macam bawa pergi sekolah 2 ringgit kot. 10 ringgit. Okey, itu satu. Tadi handphone. Dua. Okey. MACD. Fast apa saya cakap je? Okey, dapat. Sampai pernah je sekali ibunya bawa bila nak berjumpa anak kita, tak ada masalah lah. COVID-19 kita hadkan perjumpaan anak-anak dengan keluarga ya. Nak apa? Suruh bawa MACD, bawa KFC apa semua, tak ada masalah ya. So dekat mana anak itu nak merasa air tangan seorang ibu? Masam, masin, pahit apa semua ialah hasil daripada air tangan seorang ibu. Okey, senang saja. Order saja, ibu akan beli, tak ada masalah. Bukanlah kita nak cakap tak boleh nak makan KFC, tak boleh nak beli kat luar ke apa ke. Tetapi bagaimana kalau itu sudah menjadi okey, anak minta, okey dapat. Anak minta, dapat. Kita kat sini kalau orang pergi KFC setahun sekali ya, masa raya puasa, itu hari bulan puasa, ya Allah, macam kita dapat pergi KFC itulah, tanyalah semua orang gembiranya kan. So itu nombor 3 mak nampak. Kehendak, keinginan anak-anak, bukan kita tak boleh penuhi keimpian, bukan impian, keinginan lah, kehendak anak-anak, tetapi kita kena bijak dalam urusan begitu ya. Itu. Kemudian nak keluar malam, tak ada masalah. Boleh keluar malam, pukul berapa nak keluar. Jangan balik lewat malam ya nak. Jangan lebih pada 12 malam. Kita dah jadi macam cerita orang putih. Macam kita tengok, okay, boyfriend bawa girlfriend. Don't be late ya. Jangan sampai 12 midnight baru balik. So kita tak ada masalah. So bila anak jadi begitu, mulalah kita huru-hara. Dia sampai satu kes ya. Membantahnya, melawannya pada ibu itu sampai boleh tunjuk pisau pada ibu. Itulah neraka ibu itu apabila konon-kononnya dia dah beri syurga semua pada anak-anak. Nak handphone, syurga, okey. Nak makan itu, okey. Nak apa saja, okey, tak ada masalah. Nak keluar malam, nak pergi sisi RM10 satu hari, tak ada masalah. Kita rasa kita sudah memberikan syurga pada anak-anak. Kita sudah memberikan kesenangan kepada anak-anak, tetapi at the end kita dapat apa? Itulah dia. Barulah kita rasa neraka. Anak akan rasa terbuai, anak akan rasa gembira, happy dalam syurga yang sebenarnya syurga dunia, tetapi kita yang beri sebenarnya. Kita yang buka ruang kepada syurga yang kita rasa syurga tetapi sebenarnya bukan syurga. Itu adalah kita sendiri yang cipta neraka untuk anak kita. Itu yang pertama ya. So bila dah datang dekat kita, kita kena overhaul balik macam kereta, kena overhaul balik, kita kena reshuffle balik, kita kena letakkan satu control system. Al-Quran itu adalah satu control system yang sangat baik, yang sangat relevan daripada dulu sampai sekarang, tak pernah berubah, dan ia memang satu ketetapan yang mampu mengubah manusia itu daripada from zero to pro. Ini pinjam kata-kata
Saifunang Academy of Photography from zero to pro. So kita bagaimana daripada anak yang zero dalam pendidikan tadi tu, zero dalam pendedahan tentang fitrah terhadap jalan yang lurus tadi tu, kita nak jadikan seorang yang pro, seorang yang mampu mengurus hidupnya tadi tu, mampu menyusun, mampu membezakan antara hak dan yang batil, antara benar yang tidak benar tadi tu. Itu yang kerja yang kita buat menggunakan Al-Quran. Okey, contoh. Maklum bagi contoh lagi, nanti kita akan conclude ya. Contoh yang kedua, bila kita nak nampakkan tentang bagaimana kita ini peringkat awal ini kita rasa biasa saja benda-benda tu. Sebenarnya benda tu bukan biasa, itu luar biasa yang tak bukan satu fitrah dalam kehidupan sebagai seorang Islam yang normal ya. Okey, ni kes maklum ingat 4 tahun yang sudah kot, seorang nenek nenek ibu lah, nenek sebab dia ada anak dia. Okey, datang nak hantar cucu perempuan berusia 8 tahun. Okey, 8 tahun. Perkongsiannya ni memang akan membuatkan maklum mulanya terkejut, kemudian merasa sangat sedih, merasa sangat sebab, bukan sebab pada kisah itu, rasa sedih, rasa sebab kenapalah kita jadi begitu, kat manalah kita ini panduan dan rujukan tadi kitab tadi tu kita letakkan di mana sebenarnya. Saya nak letak anak saya, cucu saya di sini sebab saya dah tak mampu nak jaga, ramai sangat cucu. Mana ibu dan ayahnya? Maklum saya tanya tu, di mana ibu dan ayahnya? Okey, kalau tanya nama pun Syauqi maklum tak ingat dah namanya, kan dah lama sangat sebab kita pun tak terima kes tu, sebab kita minta dia balik, sebab kita minta dia susun semula sebab agak berat untuk kita terima kes tersebut Okey, anak saya ni 16 tahun keluar daripada rumah ikut girlfriend. Okey, ini peranan ibu. 16 tahun boleh keluar rumah suka-suka hati ikut girlfriend, ikut boyfriend. Okey, kat situ kita dah tahu di mana peranan kita. Boleh balik 2-3 hari sekali, di mana peranan kita sebagai seorang ibu? Kita yang membenarkan kemungkaran-kemungkaran itu berlaku. Kemudian mengandung. Mengandung. Cucu luar nikah lah. Mengandung, bersalin, nenek bela. Okey. Tak lama kemudian, mengandung lagi dengan lelaki yang sama, nenek bela. So di mana peranan kita? Kalau kata kali pertama tu dah berlaku perkara yang tak sepatutnya berlaku, dia tak boleh berlaku pada kali kedua. Kalau berlaku pencegahan, kalau berlaku betul-betul, saya cakap macam mana bagaimana kita nak menyelamatkan anak kita tadi tu. Kali pertama kita yang benarkan, kemudian dah berlaku kemungkaran, kemudian kita benarkan lagi kemungkaran, kita benarkan lagi kemungkaran, kita benarkan lagi kemungkaran, kita benarkan lagi kemungkaran. Yang berapa kali nak sebut kemungkaran? Yang 4 kali kita nak sebut kemungkaran 5 kali. 5 kali sebab melahirkan 5 cucu luar nikah daripada lelaki yang sama, dan sebagai seorang ibu tadi tu, nenek tadi, kita boleh discharge cucu kita tadi daripada hospital, kemudian mengandung lagi. That is why kenapa maklum rasa sangat sedih. Sebab tak boleh cakap betapalah kita ini yang merosakkan agama itu sendiri. Kita pakai tudung. Okay? Kita pakai tudung, kita cakap, kita solat. Kita sentiasa ingat Allah. Kita sendiri doa istighfar. Tapi kita ini cakap kita tidak serupa bigis. Sangat sedih. Memang sangat sedih. Kita sudah tua, nenek itu dah tua, umur dah 60 something, 60 lebih. Tetapi masih sanggup lagi melihat kemungkaran yang berlaku. Bila maklum tanya, mana anaknya sekarang? Ibu kepada anak-anak ini. Dah jadi penagih dadah. Astaghfirullahaladzim. Itulah dunia yang kita cipta untuk anak-anak kita daripada mula. Kalau kata 5 anak luar nikah daripada anak yang pertama, cucu yang pertama itu daripada belum mengandung, daripada start berpacaran, itu kita yang cipta neraka untuk anak kita, kan anak-anak dan cucu-cucu kita. Itulah dia. Kemudian bila maklum tanya, ini maklum bila Ustaz Syakir minta maklum ceritakan kes, kan kita banyak sangat kes. Kadang ada yang nak kena duduk, bila semalam Ustaz Syakir minta kes maklum nak kena duduk termenung ingat balik kes-kes yang lama. Bila maklum bertanya pada cucunya yang nak dia letakkan di RPWP, biasa merokok. Nenek cakap, tak ada, cucu saya tak pernah merokok. Tak apa makcik, saya nak tanya cucu makcik. Waktu tu umurnya 8 tahun. Pernah sekali. Perempuan cucu perempuan pernah curi duit nenek,
Neneknya, belum kita habis tanya neneknya buat, tak, cucu saya tak pernah cerita apa. Makcik saya tanya cucu makcik, pernah RM50 je. Okay, je. Suka pergi sisi ke apa ke? Biasa saya ada kad ahli kelab sisi umur 8 tahun. 7 tahun dah ada. Satu benda yang orang mungkin cakap, maklum ni betul ke reka cerita ke apa ke? Tak, itu memang betul. Itu satu kes yang kat luar tu sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Tak tahulah sekarang ni macam mana akhiran hidup keluarga tersebut. Tetapi kalau ada kesedaran, alhamdulillah. Tetapi kalau masih lagi kita masih senang, kita masih selesa berada dalam kita nak cakap kehidupan yang begitu, memang neraka lah ya, memang neraka. Dan kita ada kes-kes lagi ya yang ibu dan ayah memang penagih dadah, kita pernah selamatkan, tetapi sekarang ini sudah dibawa keluar oleh ibu dan ibu saudara dan bapa saudara tinggal bersama dengan mereka, bukan dipulangkan kepada ibu dan ayah ya, mak, bapa, nenek, penagih dadah, anak dalam tu, cucu dalam tu. Dan kita boleh bayangkan akhirat itu anak itu tadi bagaimana. Ke kiri ke kanan ya. Kalau kita tak selamatkan, memanglah kita tahu akhirannya akan jadi sama seperti ibu dan ayah dan neneknya tadi itu, berada dalam itulah dia, kancah penagihan dadah. Tak ada akhiran, tak ada pemutusan. So dah diambil semula oleh saudara mara ya, dan kita harap dan tidaklah anak-anak itu menjadi seperti ibu, menjadi seperti ayah mereka, menjadi seperti nenek mereka, satu neraka yang tak ada kesudahan, kehidupan neraka yang tak ada kesudahan. Sekiranya kita tidak menjadikan Al-Quran itu dan sunnah itu tadi dalam kehidupan kita, sebab itulah elemen yang mampu menyelamatkan jiwa anak-anak yang kita apply di RPWP ini. Setiap tingkah laku, setiap permasalahan mereka datang dengan macam cakap tadi Ustaz Syakir kongsikan background yang ya Allah Akbar, macam-macam yang kalau kat luar kalau dibiarkan tak jadi orang lah, tak jadi orang. Dan bagaimana control system tadi itu kita nampakkan pada mereka, boundaries, limitation, kita nampakkan tentang apakah kekangan-kekangan yang patut mereka kena mensyukuri. Kenapa kita mengekang mereka daripada membuat perkara-perkara ini? Kalau dulu mereka mencuri, so sekarang ni kenapa tak boleh mencuri? Kenapa tak boleh bercakap bohong? Kenapa tak boleh menjadi anak yang tinggi suara, yang menipu orang tua di luar di kehidupan mereka yang sebelum mereka berada di RPWP? Kita selalu nampakkan pada anak-anak ini, baik lelaki, rijal ataupun nisa. Itu kalau di RPWP ni rijal untuk lelaki, nisa itu untuk perempuan. So anak-anak rijal dan anak nisa ini, yang mereka ini sebenarnya ada masa depan. Mereka ini kena ada impian. Tadi impian, kalau kata lelaki tadi, mereka mesti ada impian untuk mereka itu membawa diri mereka dan isteri mereka dan anak-anak mereka itu berada dalam environment syurga, sebab mereka sudah lalui fasa-fasa berada dalam suasana neraka, kehidupan keluarga yang neraka tadi. Mereka dah lalui dengan diri mereka sendiri pun terjebak dalam situasi, senario kehidupan perasaan neraka tadi tu. Pastilah mereka tidak mahu anak, isteri mereka ataupun anak, suami mereka melalui fasa-fasa yang sama. So kalau kata Rijal ni tadi tu, bagaimana daripada sekarang mereka dah mula kena mencipta, membina diri sebagai seorang pengatur yang kuam, yang tahu nak bawa anak isterinya ke syurga, ke kiri ataupun ke kanan. So daripada sekarang bermula, kita beri pengharapan, kita beri kepercayaan, kita bantu, kita guide mereka supaya mereka mampu untuk mula merencanakan masa depan mereka. Itu yang rijalnya, sama juga yang risaknya. Bagaimana mereka kena berperanan. Kalau kata di luar mereka pernah lihat bagaimana ibu mereka menengking ayah mereka. Kita lihat bagaimana, maklum ada kes lah, ni cerita kat kampung lah, maklum pernah tengok lah. Ni maklum mengandung anak, maklum terkejut. Tiba-tiba maklum tengok satu lelaki dia kena campak kot tingkap. Ni cerita betul. Maklum tak tipu. Maklum selalu cerita kat dia. Kenapa jadi macam ni? Dan maklum cakap, oh dia orang tu memang selalu gaduh suami isteri. Isterinya suka pukul suami. Isteri campak suami ikut tingkap. Boleh bukan cerita bohong, ni cerita betul.
28 tahun yang lepas. Maklum tak pernah lupa. So macam mana suami, peranan suami itu di mana sebenarnya? Isteri yang jadi ni, orang cakap queen control. Ini bukan queen control lagi dah, ini bukan control lagi dah. Ini bagaimana isteri itu bersikap. So bagaimana nak merendah diri, kena meletakkan rijal itu sebagai pemimpin, tidak berlaku pada masyarakat sekarang. Isteri, suami, you, I nak keluar waktu bila I punya suka, sebab you nak keluar you waktu bila you punya suka, sebab I tak pernah ambil. Ini maklum kita kat RPWP tak ada dululah kan. You, I. Bila you, I, inilah jadi anak kita pun jadi confused. Nak ikut I ke, nak ikut Y ke, I ke you tadi tu. So bagaimana anak-anak Nisa ini kita dinampakkan tentang tundukkan pandangan, jaga suara apabila bercakap dengan suami, bagaimana servis kepada suami, bagaimana servis kepada mertua, servis kepada saudara mara. Banyak perkara-perkara yang Allah nukilkan, Allah pesan suruh kita berbuat dalam 6,236 ayat tadi dalam Al-Quran tadi tu. Dan bagaimana kita nak melaksanakan melaksanakan perintah-perintah tadi itu, sebab Rasulullah itu adalah uswah yang paling baik. Al-Ahzab ayat 21 tadi tentang uswah yang terbaik. Kita ada dalam Al-Quran itu dinampakkan tentang banyak wanita-wanita ikon yang kita boleh jadikan sebagai satu sandaran, rujukan, pedoman. Kita ada Maryam, kita ada Asiyah. Kalau Rasulullah itu sendiri kita ada Siti Khadijah, peranan Siti Khadijah. Dan kalau kita nak mengambil iktibar juga daripada dalam Al-Quran, kita tak mahu jadi seperti isteri Nabi Nuh. Itu dia. So Al-Quran itu sendiri membezakan antara hak dan batil, membezakan peranan isteri yang bagaimana untuk kita ikut, peranan isteri bagaimana yang kita tidak perlu ikut. Sama juga kalau kata untuk rijalnya, kita nak ikut siapa, contoh-contoh dalam Al-Quran itu yang nama-nama yang disebutkan tadi itu, kat mana kita nak ikut? Kita nak ikut Fir'aun ataupun kita nak ikut Nabi Ibrahim? Itu dia. So semuanya terpulang kepada kita untuk kita menjadikan apa sebagai rujukan kita. Kalau di RPWP, maklum ulang semula, kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai satu rujukan, satu model pendidikan untuk kita membentuk semula kehidupan anak-anak ini, supaya mereka tahu sebenarnya bila kita menggunakan pakai Al-Quran dan As-Sunnah tadi, pendidikan menggunakan pakai Al-Quran dan As-Sunnah tadi itu, tak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Tak ada perubahan. Perempuan tetap kena perempuan, nisa tetap kena jadi nisa. Isteri kena tetap berperanan sebagai seorang isteri. Ibu tetap kena berperanan sebagai seorang ibu. Anak tetap kena berperanan terhadap berperanan sebagai seorang anak. Sebab agama Islam itu adalah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa kita tak tahu? Sebab kita tak pernah nak ambil tahu. Kita suka ambil perkara-perkara lain sebagai sumber rujukan kita. Kita tak mengambil apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firman, apa yang Nabi Rasulullah pernah berpesan kepada kita. Kita tak pernah ambil pusing terhadap perkara-perkara tersebut. Kita leka dengan syurga, yang kita rasakan syurga dunia tadi tu, itu yang kita pegang. Kemudian bila kita dah jam, kita dah jadi kelang kabut, kita dah berada dalam situasi atau fasa yang jadi buntu, barulah kita rasa, ya Allah, kenapalah jadi perkara-perkara begini kepada kehidupan kita. Do it right at first time. Buatlah kita cakap, perkara-perkara yang baik itu bermulalah daripada awal tadi tu. Itu yang kita tak mahu. Kita suka trial and error, buat dulu, kemudian tak apa, kita hadapi. Bila kita hadapi, kita dah jadi huru-hara macam ni lah. So apa yang kita buat untuk anak-anak, kalau kata anak-anak yang baru lahir, bayi-bayi yang baru lahir, kita ada juga bayi yang kita bayi daripada luar, yang kita pelihara, dah usianya dah bulan dah, 7-8 bulan dah, kita selamatkanlah masa depan anak itu dengan pendidikan menggunakan model Al-Quran dan As-Sunnah, melalui ibu-ibu, ayah-ayah yang diberikan amanah untuk membantu mencorakkan semula masa depan anak-anak ini tadi. Kalau anak-anak yang besar-besar ini, bukan kata mereka sudah baik, sudah sempurna, belum, tapi kita sentiasa
tidak boleh lemah, tidak boleh lesu, dan kita tak boleh give up dalam urusan menjadikan mereka sebagai penciptaan diri mereka sebagai seorang Islam yang boleh meletakkan Islam itu sepatutnya berada di tempatnya. Dan Mak Long suka kongsikanlah juga satu belum sempurna anak kita ini, anak yatim kita ini, tetapi alhamdulillah dengan apitan-apitan seperti yang Ustaz Syauqi nampakkan tadi tu, kita punya ragum ni, kalau nak kata ragum kita memang besar lah kan, ada panjang, ada kurus, macam-macam ragum lah tu. Bapa-bapa, ibu-ibu yang memainkan peranan, sahabat-sahabat environment yang memainkan peranan untuk mengapit anak-anak ini, mengapit anak ini, dan alhamdulillah anak ini antara anak yang kita jadikan sebagai ikon kepada anak-anak yatim yang lain. Wa ima anak-anak co-founders, anak-anak yang punya ibu dan ayah, ya. Wa ima anak maklum sendiri, ya. Anak maklum duduk dengan maklum kat sini. Jadikanlah abang ini sebagai satu idola anda. Jangan pergi cari kat luar-luar, kita tak tahu macam mana. Ini kita tahu abang ini datang dengan background yang macam mana, masa silam yang macam mana, bagaimana beliau berusaha keras untuk meletakkan diri beliau di tempat sekarang ini. Itulah idola yang sepatutnya anda, anak nama Haji Joy, kena lihat, kena ikut, sebab kita tahu jalan cerita, kita tahu kehidupan dia, sejarah hidup dia sekarang ini, antara anak yang sangat-sangat kita letakkan kepercayaan yang boleh mewarisi kerja buat RPWP, dan dah berkahwin, dah punya anak, dah mula menyusun kehidupannya makin teratur. Kita pulangkan balik rasa syukur ini kepada Allah. Dan memang pendidikan menggunakan Al-Quran dan Sunnah itu, jika dibuat dengan betul-betul, jika diikuti dengan betul-betul, insya-Allah boleh. Saidina Umar itu sendiri pun kita tahu background beliau sebagai seorang apa, tetapi hanya mendengar surah Toha yang dibacakan oleh adiknya mampu melembutkan jiwanya. Itu yang selalu Mak Long kongsikan kepada anak-anak sini yang datang dengan macam-macam perangai, macam Mak Long kongsikan tadi tu. So jangan putus asa. Kita tak nak mereka rasa rendah diri dengan kehidupan mereka yang lampau itu, membuatkan mereka tak boleh move on. Sejarah is for us to move on. Kita mencorakkan, kita lakarkan semula, kita plan kehidupan kita. Kalau Saidina Umar boleh jadi begitu sebagai seorang yang begitu hebat pada era zamannya, kenapa kita tidak boleh? Terima kasih. Pulangkan balik kepada Ustaz Syauqi. Bella akan hear Ustaz Syauqi lah. Okey, alright. Okey, tak dengar suara saya. Minta maaf. Okey, benda yang kita nak nampakkan di sini, apa yang Mak Long kongsikan adalah satu benda yang sangat-sangat menarik. Sangat-sangat kita boleh nampak dia adalah satu real case, cerita yang sangat real, sangat tepat dengan kes-kes yang kita boleh pegang sebagai satu subjek-subjek yang hidup. Dia bukan cerita rekaan, dia bukan cerita yang kami petik daripada mana-mana buku. Ni semua adalah subjek-subjek yang ada dekat dalam Prihatin, subjek-subjek yang memang kita boleh katakan secara real mereka ni ada bersama-sama dengan kita. So part ni yang kita nak nampakkan,
kita pernah ada satu kes, ada seorang anak, anak yang maknya install ke dalam pemikiran anak ni yang dia ni dirasuk jin. Yang ni cerita menarik ni kalau kita buka. Tahu sampai anak tu percaya yang dalam jiwa dia ada jin. Tahu anak pula kesian anak ada masalah, ada ni penyakit lagi. Jadi bila dia duduk dengan kita kan, kita siap panggil sekali. Cuba panggil dia datang ni. Lepas tu dia kata apa? Dia tak nak datang. Jin dia semua dah tak nak datang. Duduk kat prihatin ni semua hilang. Semua benda tu tak ada. Dalam prihatin, semua tu boleh kita hilang. Bukanlah kata kita boleh rawat, kita boleh buang jin ke apa semua. Tidak. Dia melibatkan kepercayaan. Bila benda tu diinstal dalam kepala anak dia, kan ada berapa ekor, lepas tu mak pula meyakinkan anak tu sampai anak tu pegang sungguh-sungguh benda tu. Ada masalah sikit je, perangai buruk sikit, salahkan jin. Anak perangai tak betul je, salahkan jin. Jadi ini antara habit-habit ibu yang menaja. Ni cerita ibu yang menaja. Yang menaja cerita-cerita yang akhirnya dia menjadi satu benda yang berdarah daging dalam jiwa anak. Dan anak pun menjadikan dia sebagai satu alasan, escapism. Alasan yang gaib. Mudah sebenarnya nak menyalahkan benda gaib. Benda tak nampak, salahkan setan, salahkan jin. Padahal benda itu kadang-kadang kerana karakter kita sendiri, sikap dan habit kita. And then, suka juga untuk kita nampakkan konsep CCTV. Di prihatin, maklum cerita tadi tu adalah konsep CCTV. CCTV ni, jangan kita nampak CCTV yang kita pacak, kamera tu saja. Tak, dia adalah CCTV yang hidup. Yang hidup ni lah, yang sentiasa memantau habit dan sikap anak, buruk, baik, yang betul kita puji, yang salah kita betulkan on the spot. Kalau kita dapat, tak boleh on the spot, kita bawa ke peringkat atas lagi dalam syura bapa-bapa, syura ibu-ibu, syura anak-anak. Ni konsep yang Al-Quran dah nampakkan. Al-Quran didik, ajar dan kita apply. Once kita apply benda ni, sebenarnya mudah untuk kita atur anak-anak kita. To create the system and then to create the syurga yang kita boleh nampak depan mata hari ni. Tahu, kalau kita baca Al-Quran, Allah menampakkan yang mereka yang duduk dalam neraka itu, mereka hum fiha khalidun. Mereka duduk dalam neraka itu selama-lamanya. Tetapi kalau kita nampak neraka dunia, yang maklum cerita tadi tu semua neraka-neraka dunia yang ada depan mata. Nenek yang tak akui kebejatan akhlak yang ada dalam rumah tangga, anak menantu dia, mak bapak yang live in denial, anak yang rosak akibat tangan mereka sendiri. Semua ni neraka-neraka yang ada dalam ni. So, kita boleh keluar daripada neraka dunia ni. Boleh keluar daripada kesilapan dan kelemahan diri kita, kita boleh jadi baik. Itu boleh di dunia. Sebab kita masih lagi di dunia. Kalau dah mati nanti, ramai yang minta balik ke Allah, ikut ayat Quran ramai yang minta, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kerana apa? Aku nak buat amal soleh je. Tahu? Nak jadi baik je. Bukan nak buat lain, bukan kata nak sedekah ke, bukan nak bagi harta sebanyak-banyak harta, nak kumpul harta, nak bagi Islam bagi kita. Doa orang yang dah mati ni, nak duduk dalam neraka yang Allah kata, mereka nak keluar balik daripada neraka tu, nak pergi dunia, kerana nak buat amal soleh. Nak jadi baik je. Itu kita dah tak sempat dah. Mati itu dah mati yang memang muhkamat, mati itu yang dah muktamat, dan kita dah masuk syurga atau neraka yang hum fiha khalidun. Itu ayat Al-Quran. Tapi kalau di dunia ni, kita sedar kita dalam neraka, kita sempat lagi keluar. Kita sempat lagi diapit. Kita sempat lagi dibaiki. Ada anak-anak yang kita dapat daripada luar, yang ibunya umur 16 tahun, mengandung luar nikah, dirogol pun ada apa semua. Duduk dengan kita, dia sempat keluar daripada kehidupan tu. Kita dapat perbaiki dia, kita dapat pulihkan dia. Tapi once mereka ada pilihan untuk keluar, kan, mereka buat keputusan untuk keluar, waktu tu kita dah serah pada mereka 100%. Itu keputusan mereka dan kita tak ada halangan. Dan kita memberi segala kehidupan mereka itu untuk mereka yang tentukan pula ke mana mereka nak bawa diri mereka. Yang penting kita dah berjaya keluarkan dia daripada neraka dunia tu. Neraka dunia tu, kita jangan anggap benda ni sebagai satu yang tidak serius. Dajjal, dia buat kita ni syurga dan neraka. Ini fitnah akhir zaman. Dia buat syurga seolah-olah kita rasa kita dah tak boleh nak lawan dah ajakan syurga yang Dajjal bagi ni. Terlalu indah, terlalu cantik. Dan kita pun kadang-kadang tak terjangka neraka yang dia bagi kepada orang beriman. Kan? Hidupnya susah, ujiannya susah. Tapi itulah ujian untuk kita menggenggam bara api di akhir zaman ni. Tahu, orang beriman,
dia memang kena genggam. Ada masalah, itulah bara yang akan menyebabkan kita jadi kuat. Tahu, api ni kita kena genggam. Kita kena nampakkan. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang lalai. Tahu, pegang api ni sebab apa? Sebab nak sedarkan kita. Orang yang pegang api, dia takkan tidur. Dia tahu ada benda yang panas yang bersama-sama dengan dia ni, yang dia kena pegang kuat-kuat. Supaya apa? Supaya dia tidak tertidur dan terlena, terbuai dengan mimpi-mimpi indah ciptaan Dajjal. Ini kita kena faham sama-sama. Okey, dah 1 jam 14 minit dah. Kita cuma boleh bagi maklum seminit saja untuk kata-kata terakhir. Apa saja nasihat ataupun apa saja rumusan yang maklum nak kongsikan. Okey, maklum, dipersilakan. Okey, seminit saja. Okey, terima kasih ya Ustaz Syauqi, seminit yang Ustaz Syauqi berikan pada maklum. Lebih kepada pesanan kepada diri maklum sendiri, kepada ibu-ibu di RPWP dan kepada ibu-ibu di luar sana ya. Bagaimana kita kena, diri kita sendiri kena bersikap terhadap penciptaan syurga ataupun neraka kepada anak-anak kita ini. Adakah kita ingin menjadi penjana penjana yang sangat baik untuk syurga, ataupun kita tidak mahu diri kita ini jadi penaja, bukan penjana, sebalik pula Ustaz Syauqi, penaja. Okay. Penjana tu pun sama juga lebih kurang, itu letterik. Penjana geran. Geran kerajaan. Okay. Itulah dia. Penaja ya. So kita nak jadi penaja yang macam mana? Adakah kita nak jadi penaja yang membawa anak-anak kita kepada arah kiri, ataupun kita nak menjadi penaja kepada anak-anak kepada ke kanan, langkah kanannya syurga ataupun neraka. Semuanya terpulang kepada kita. Kita yang sebagai seorang ibu yang sepatutnya menjadi contoh, uswah, laluan kepada anak-anak. Kalau kita tidak bersikap, kalau kita tidak bijak berfurqan, kita tidak mengambil satu tindakan yang sepatutnya, kita tidak berhalus, kita tahu at the end, kita tahu anak-anak kita akan pergi ke mana. Itu yang menjadi bahan zikir kita ibu-ibu di RPWP ini, untuk sentiasa berhalus, untuk sentiasa kena bersikap, untuk kena sentiasa bijak berfurqan, sebab tanggungjawab kita 150 anak-anak yang berada di bawah bumbung RPWP ini berada di bahu kami semua ibu-ibu. So hari-hari kita kena sentiasa berlapang dada untuk ibu-ibu semua di sini, berlapang dada dan bersedia untuk menerima teguran dan tidak mudah orang kata beremosi apabila menerima teguran ataupun apa sahaja cadangan, sebab hala tuju, misi dan visi kita ini adalah untuk menjadikan anak-anak yang mampu merahmatkan sekalian alam, bukan alam kita sahaja tetapi alam keseluruh alam, rahmatan lil alamin. Seruan juga kepada ibu-ibu di luar sana untuk mula memikirkan, untuk mula kita tawaf balik apakah kesilapan yang pernah kita lakukan, dan hasilnya kita lihat pada anak-anak kita, dan bukan masih belum terlewat untuk kita memulakan satu langkah yang baru, buka buku baru, cari rujukan-rujukan yang sesuai untuk menjadikan anak-anak kita ni anak-anak yang mampu menyenangkan hati ibu dan ayah. Belum terlambat, pokok pangkalnya kepada kita ibu-ibu untuk bersikap mencari jalan, dan jangan lupa maklum tolong promo kelas parenting Ustaz Syauqi. Itu saja daripada maklum. Semoga kita semua dalam lindungan Allah daripada mara bahaya dan umpat keji fitnah manusia. Itu saja daripada maklum. Maklum akhiri bahagian maklum dengan haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Pulang dan balik kepada Syauqi. Okey, terima kasih maklum. Jadi alhamdulillah ini perkongsian ini padat sebenarnya benda yang kita nak sampaikan dia dengan subjek-subjek yang kita alami di Prihatin ni. Dan itulah juga modul parenting kita, sebab kita dah ada terlalu banyak kes dan kita cuba attend case by case, case to case, bergantung kepada keadaan realiti semasa hari ini. InsyaAllah kita cuba bantu. Dan sebenarnya ada juga yang kita nak nampakkan, ada yang tanya soalan tadi, macam mana anak-anak ni boleh tak bergumpal dengan anak-anak kita walaupun seketika apa semua sekejap. Sebenarnya dulu kita boleh buat, dulu kita open. Dulu kalau di rumah lama yang saya duduk sekarang ni, maklum kat Surada, Sungai Ramal Dalam, saya dekat Sungai Ramal Baru. Sungai Ramal Baru ni gate kita tak pernah kunci, boleh datang masuk anytime. Dulu selalu kita cakap macam tu. Surada dulu pun asalnya tak ada pagar. Sekarang ni kalau datang PKP tu baru kita buat pagar, sebab kita nak elak orang masuk secara bebas keluar masuk. Tapi asalnya kita always open our gate
in our heart lah. Siapa nak datang merujuk, datang saja. Sebab kita tak ada masalah. Cuma dalam keadaan PKP apa semua ni, dia agak terbatas untuk semua merasai nikmat yang macam dulu lagi dah. Tapi masih lagi boleh kontak Mak Long, boleh berhubung dengan Mak Long. Ada nombor telefon Mak Long apa semua nanti. Mungkin kita boleh share lah. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh nak apa saja, kita ni suka kepada ilmu dan kita suka kepada challenge. Tanyalah anak-anak warga Prihatin, tanyalah ibu-ibu Prihatin, tak pernah lekang daripada takwim yang challenging. Tahu? Ada saja projek Prihatin ni kan, tak pernah berhenti. Mati nanti baru kita katam, baru kita stop, baru kita rehat. Tapi di situlah menariknya. Kalau nak juga bersama dengan anak-anak kita ada peluang bergumpal dalam program-program admin. Sekarang ni kat Lengging tu pun kita tengah berhempah pula nasihat tu pun antara benda yang kita nak bagi adalah ruang tempat untuk anak-anak kita satu hari nanti berkarya. Anak kami, warga Prihatin, anak orang luar, di situlah tempat kita nak berkarya bersama-sama biar mereka bergumpal. Tahu Al-Alaq tu cerita gumpalan. Biar mereka bersatu, rasa nikmat hidup berkasih sayang dengan Al-Quran, dengan kitab dan sunnah. So insyaAllah, program parenting yang kita akan buat ni, Mak Long pun antara calon kandidat yang akan bersama-sama, yang akan memberi tazkirah. Mak Long akan bagilah perkongsian sebab kalau siapa yang bersama dengan alumni umrah, mereka dapat juga nikmat sedikit sebanyak program-program secara ilmiah dengan Mak Long, secara one to one ada takwim dia. So insyaAllah kita juga akan buat benda tu dalam program parenting nanti. Dan parenting itu kita bukan nak jadi terlalu formal, dia jadi satu semangat kekeluargaan juga. Biar kita santai bercerita macam opah kita nasihatkan apa cucu-cucu dia, konsep dia macam itulah. Sebab yang kita cakap adalah sesuatu yang datang dengan nas. So bila bercakap dengan bernas adalah sesuatu yang bijaksana, dengan kita meminjam bijaksana, maha perkasa dan maha kuasanya Allah. Formula Allah dah bagi. Cuma kita tak jumpa saja formula itu dalam Quran. Kena ada orang tolong tunjukkan. So itulah tanggungjawab kami dalam program parenting nanti. Hanyalah nak menunjukkan di mana ayatnya, di mana yang kita betul, di mana yang kita salah, dan sama-sama kita betulkan dan baiki umat kita. Ni bukan kita nak ananiah lagi, kau punya cerita kau, tak. Ini adalah umat kita. Buruk umat kita, buruklah masa depan negara kita. Buruklah agama kita nanti. Okey? Itu harapan kita nanti insyaAllah. Okey Mak Long? Kita rasa kita dah kena undur diri. 1 jam 21 minit dah kita ambil masa mereka yang sangat bernilai dekat luar sana tu. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi satu hari nanti. Esok kita jumpa dalam waktu yang sama dengan Mak Long satu hari nantilah. Okay? Bila saya boleh jemput Mak Long, bila yang Mak Long free, nanti saya colek, kita akan bawa dalam program Bicara Maqasid. Esok kita bersama dengan Ustaz Kamal Ashraf untuk kita nampak di sisi bapa pula. Hari ni ibu esok di sisi bapa pula. Macam mana bapa pula nak qawam dalam membentuk syurga dan neraka anak-anak. Dan petang nanti ada benda yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan Werda. Tak silap saya pukul 4.30 petang nanti bersama dengan Dr. Intan Salwani dalam slot Inspirasi Werda yang akan bersiaran dekat page Werda lah, bukan page saya, tapi saya akan share daripada page Werda nanti. Okey, itu saja daripada kami. Mana yang baik itu datangnya daripada Allah, semuanya daripada petunjuk, hidayah, taufik dan ilmu yang Allah berikan. Yang buruk itu daripada kelemahan kami sendirilah, di mana cara dan kaedah pengaturan terbelit, tercakap, tersasul apa semua tu semua keburukan kami lah. Minta maaf di situ. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam lain masa di dalam siaran Bicara Maqasid. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.